Hai guys, hari ini kita nak belajar tentang 8.1, masih lagi 8.1, komponen abiosis dan biosis dalam persekitaran, bahagian yang kedua. Okay. Hari itu kita dah belajar sedikit berkaitan dengan rantai makanan. Kita belajar tentang apa itu biosis, apa itu abiosis. So hari ini kita akan lebih kepada hasil pembelajaran kita yang baru ialah menjelaskan melalui contoh interaksi antara komponen biosis dari segi pemakanan. Yang kedua, menjelaskan melalui contoh interaksi antara komponen dari segi persaingan. So kita akan mula dengan pemakanan dulu. Okay. Yang ni. Okay, so maksudnya sekarang kalau interaksi antara haiwan ni, benda hidup ataupun tumbuhan, boleh dibahagikan kepada 3 jenis interaksi yang utama. Yang pertama dipanggil symbiosis, yang kedua saprofitisma, yang ketiga dipanggil parasitisma. Symbiosis ini bermaksud interaksi antara haiwan dengan tumbuhan ataupun haiwan dengan haiwan dalam jangka masa yang lebih lama. Lebih sampai dia mati pun boleh. Saprofitisma lebih kepada mereka tumbuhan ataupun haiwan ataupun mikroorganisma yang makan ke atas benda yang dah mati. Parasitisma iaitu menyebabkan mendapat keuntungan daripada perumah. Iaitu yang kita tahulah parasit. Kita tengok yang pertama, komensalisme, iaitu komensalism. Apa maksud komensalisme? Komensalisme bermaksud satu pihak iaitu dipanggil komensal mendapat keuntungan, tetapi pihak B iaitu perumah tidak untung, tidak rugi. So dia tak ada apa-apa pun. So yang satu dapat untung, satu lagi tak rugi, tak untung. Contoh daripada haiwan ialah ikan unggul dengan anemon laut, iaitu clownfish and sea anemone, ataupun kita panggil nemo fish lah. Kita tahu kan, ikan unggul nemo fish ialah komensal, mendapat makanan dan perlindungan daripada anemon laut. Anemon laut sebagai perumah tidak rugi ataupun tidak untung apa-apa daripada interaksi ini. Sebenarnya bagaimana kita kena tahu ikan unggul ni ataupun nemo fish mendapat perlindungan daripada anemon laut? Sebenarnya anemon laut ni mempunyai tentakel-tentakel yang beracun. Dia boleh meracuni benda lain, kecuali ikan unggul yang tak dapat racun itulah. So dia dapat ke perlindungan daripada itu. Okay. Contoh yang kedua, kita tengok kepada paku pakis langsui dengan pokok. Okay, dalam buku teks English dia guna pokok orchid. Okay, pokok orchid pun sama dengan paku pakis pun sama. Okay, mereka adalah epifit yang mendapat cahaya. Okay, kerana epifit ni maksudnya dia bergantung kepada pokok yang lain. Jadi dia berada di, dia nak panjat pokok tu, tapi dia tumbuh di atas pokok. Okay, supaya dia mendapat matahari yang banyak. Pokok yang dipanjat tu ataupun kita panggil perumah tidak kurang apa-apa nutrien daripada itu, dan tidak kurang maksudnya dia tak masuk dalam flow dengan xylem dia untuk ambil apa-apa pun. Okay, so dia hidup pada sendiri sahaja paku pakis tersebut. Ini dipanggil komensal. Kita pergi seterusnya, mutualisme. Kedua-dua pihak untung. Tadi komensalisme, satu untung, satu tak rugi, tak untung. Mutualisme maksudnya dua-dua untung. Contoh ini adalah kulam pair ataupun licin. Okay, kulam pair ni tadi sebenarnya dia adalah gabungan daripada kulat dengan alga, iaitu fungi and alga. Alga menjalankan fotosintesis, menghasilkan makanan, memberikan kepada kulat. Pada masa yang sama, kulat membekalkan nitrogen dan karbon dioksida kepada alga. So itu ialah interaksi dua-dua untung. Alga mendapat nitrogen dan karbon dioksida daripada kulat, kulat mendapat makanan secara daripada alga. Itulah fungsi mereka, kulam pair. Kita pergi seterusnya, parasitisme. Parasitisme dia bermaksud satu pihak iaitu parasit mendapat untung, tetapi pihak yang kedua iaitu perumah akan rugi. Contoh yang kita akan ada dua jenis parasitisme. Contoh yang pertama, endoparasit. Endoparasit ni contoh dia adalah tapeworm lah. Tapeworm iaitu cacing pita. Okay, manusia cacing pita ni biasa hidup di usus kita. Usus kecil. Dan usus kecil adalah tempat penyerapan nutrien. So manusia akan hilang nutrien kerana dimakan oleh endoparasit ataupun cacing pita ini. So inilah kekurangan perumah. Kita manusia sebagai perumah, parasit ialah cacing pita. Cacing pita dapat nutrien, manusia hilang nutrien. Okay, contoh kedua, ektoparasit.
Ektoparasit maksudnya ialah parasit yang berada di luar badan benda hidup. Contohnya ialah ni panggil apa? Kutu. Okay, kutu pada anjing ni yang hitam-hitam ni, okay, yang besar tu gambar di bawah tu mendapat makanan dan perlindungan. So dia ambil daripada anjing tersebut. So dia maksudnya dia makanan, maksudnya dia akan ambil daripada, diserap-serap daripada badan dia, dari darah dia. So inilah kenapa kutu tu berbahaya. Kita tengok saprofitisma. Saprofitisma iaitu saprophytism, okay, akan dapat merembeskan enzim untuk menguraikan benda yang dah mati kepada bahan yang ringkas untuk diserap ke dalam badan. So ingat saprofitisma, okay, dia boleh menghasilkan enzim uraikan ataupun mencernakan benda hidup yang mati, benda yang mati kepada bahan ringkas. Contohnya kulat dan bakteria. Okay, kulat tu siapa tu? Cendawan lah. Cendawan kita boleh tengok dia tumbuh di atas pokok yang dah tumbang, yang mati kan. Okay. So itu dipanggil saprophytism. Okay. Satu lagi cara pemakanan kita panggil mangsa-pemangsa, prey and predator. Dari gambar ini kita tengok siapa ialah mangsa. Arnab. Arnab dipanggil sebagai mangsa. Pemangsa ialah harimau tersebut. Okay. Kita akan tengok ciri-ciri kepada predator kita lah, pemangsa kita. Yang pertama, harimau ni mempunyai mata yang tajam supaya dapat tengok di mana mangsa dia. Kedua, gigi yang taring supaya dia boleh gigit dia atau makan dia. Dan dia mempunyai kuku yang tajam supaya untuk menangkap mangsa tersebut. So ini ciri-ciri yang ada pada predator ataupun pemangsa. Apakah apa kelebihan pada mangsa supaya dia boleh larikan diri daripada pemangsa pula? Secara penyamaran, boleh menyamar di bawah belakang pokok ke mana-mananya, nak samakan dengan apa ke, dan kepantasan. Mereka mempunyai kepantasan yang tinggi lah supaya dapat melarikan diri daripada pemangsa. Okey, mangsa-pemangsa, apa yang kita kena tahu, saya tak tulis di sini, ialah kita mesti tahu tentang kawalan biologi. Kawalan biologi ialah sejenis kawalan untuk mengawal racun perosak ataupun racun perosak pula, untuk mengawal perosak, okay, secara semula jadi, iaitu digunakan mangsa-pemangsa. Contohnya burung hantu sebagai pemangsa untuk membunuh tikus yang sebagai mangsa di sawah padi. Okay, kita tengok seterusnya. Last pada soalan tahun lepas, soalan SPM 2019, dia kata graf menunjukkan interaksi antara mangsa dan pemangsa. Okey, dia menunjukkan gambar. Tengok gambar yang garisan yang titik-titik ni adalah arnab. Okey, musang pula adalah garisan yang tak ada titik-titik, itulah garisan terus. Kita tengok di sini mereka mencapai ekosistem dinamik, keseimbangan dinamik. Okey, kerana dia akan lebih kurang normal lah, naik turun tu pada masih lagi tak pupus melalui gambar graf ini. Okay, kita tengok bila nak terangkan, yang pertama paling senang kita tengok di sini, dia dah bagi hint. Dia kata rabbit ialah rabbit dengan musang. So kita akan fokus pada soalan kita menjawab kepada arnab dan musang. Okay, bila nak menjawab di sini, kita beritahu dulu siapa ialah mangsa, siapa ialah pemangsa. Okay, lepas tu kita akan beritahu melalui graf ini, kita analisis. Ini soalan analisis, analyze graf tu. Apabila kita tengok mula-mula musang meningkat, kita punya arnab akan menurun pada fasa yang pertama, iaitu 1905. Iaitu musang meningkat, kita punya arnab akan menurun. Dan kita akan beritahu kenapa. Bila musang meningkat, arnab menurun kerana makanan banyak dimakan oleh musang, mereka kekurangan makanan. Selepas itu, apabila arnab meningkat, musang pun juga akan meningkat. Ini kerana penambahan bekalan makanan. Jawapan dia 3 markah. Ini baru soalan huraikan interaksi di antara mangsa-pemangsa tersebut. Kita tengok jawapan. Arnab ialah mangsa, manakala musang ialah pemangsa. Markah yang pertama. Markah kedua, apabila bilangan mangsa bertambah, pemangsa bertambah kerana pemangsa mempunyai lebih makanan. Maka yang keempat, apabila bilangan pemangsa meningkat, mangsa menurun. Okay?
Ini kerana banyak makanan telah diambil oleh pemangsa ataupun kekurangan makanan. Okey, di sini kita reject, kita tak bagi kalau sekiranya seorang orang tu terus kalau calon SPM tu atau calon budak tu tulis apabila bilangan pemangsa meningkat, mangsa menurun kerana perburuan berlaku. Okey, kita tak nampak perburuan di sini, so tidak terima kepada perburuan. Okey. Okey, ini adalah gambar daripada buku teks kita. Iaitu dia kata sebenarnya untuk mencapai keseimbangan dinamik, mangsa berkurang di bawah akan menyebabkan mangsa berkurang. Pemangsa berkurang. Pemangsa berkurang akan menyebabkan mangsa bertambah. Bila mangsa bertambah menyebabkan pemangsa bertambah. Pemangsa bertambah menyebabkan mangsa berkurang. So ini adalah satu kitaran dia di mana dia mencapai keseimbangan dinamik. Satu lagi iaitu last, kita nak menjelaskan melalui contoh komponen biosis dari segi persaingan. Okay. Interaksi organisma yang hidup dalam satu habitat bersaing untuk bekalan yang terhad, iaitu makanan, meat, minuman, apa lagi banyak lagi sebenarnya. Okay. Spesies yang lemah akan mati ataupun berpindah ke tempat yang lain. Okay. Persaingan. Okay, persaingan sikit saja. Persaingan terdapat dua jenis, iaitu kita panggil persaingan intraspesies, iaitu antara spesies yang sama. Satu lagi dipanggil interspesies, iaitu interspecific competition antara dua spesies haiwan yang berlainan. So ingat, intraspesies sama spesies, interspesies. Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Kalau ada soalan nanti tanya ya.